Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Selamat pagi semua. So kita sambung soalan semalam eh. Semalam kita sampai soalan kita baru bincang dua soalan eh. Hari ini soalan ketiga. Uh, okay. Uh, Soalan ketiga eh. Okay. Uh, Okay, so aku baca soalan tiga. Simon yaskun ma'a walidayhi fi Korea wa huwa syab masih. Okay, Simon ni dia duduk dengan parents dia kat Korea dan dia ni seorang Kristian. Okay, so raghiba Simon fi atnal Islam ba'da mutala'at kutub diniyah. Jadi dia berminat nak masuk Islam lah. Okay, sebab dia dah tengok buku-buku agama. So aslam akhiran. Kemudian dia masuk Islam. Okay, tapi parents dia ragam anna walidai kana mena'ani an dhalik. So parents dia tak benarkan lah, okay, untuk anak dia untuk Islam. Okay, and then wa ba'da islami aidan dhalla Simon yunfiq ala walidayhi wa yaqumu bi khidmatiha. So uh, selepas dia masuk Islam tu kiranya dia masih ni lah, dia masih beri nafkah pada parents dia dan berbakti lah. Okay, khidmat untuk parents dia, kepada parents dia. Itu wakana min ma'adatim الذهاب إلى الكنيسة كل يوم أحد. So kebiasaannya setiap hari Ahad dia akan pergi ke church. Okay. Tapi wabak Islam saya mentalab bin walidah an ya'khudhuma ila al-kanisah. Tapi ni selepas dia dah masuk Islam pun parents Simon ni masih uh, kiranya dia minta dia nak bawa anak dia ke church juga. Okay, lepas anak dia dah masuk Islam gitu. So Simon ni wahuwa mutaraddid fi wa yakhaf an yakun dhalika ma'siyah. Jadi dia ni dia mutaraddid, dia macam tak tahulah. Dia macam uh, tak tahu sama ada dia boleh pergi ke tak. Tapi sebab dia takut benda tu dosa gitu. Okey. So dia macam dia tak nak pergi gitu. Okey. So ويريد سايمون السفر إلى دولة إسلامية يتعلم علوم الشرعية لكن والديه يمنعاني منه فإنه في حاجة لخدمته. Dan kiranya Simon dia nak travel lah, dia nak travel ke negara Islam untuk belajar ilmu syariah. Cuma parents dia tak kasih dia pergi kerana parents dia memerlukan dia lah. Okay, memerlukan anak dia. So naqish ma huwa al-wajib ala Simon syar'an fil hala al-madhkurah. So apa Simon kena buat? Okay, so basically soalan ni yang aku nampak ada dua isu. Dia kalau nafkah ni dengan ni rasanya that is not the issue lah dalam soalan ni. Rasanya soalan ni lebih kepada ni yang nak bawa ke church ni. Okay, yang pertama nak bawa ke church ni. Okay, sebab dia orang mutara dia khaf an yakun zalika ma'siyah. So boleh, maknanya Simon ni dia patut ikut sahaja ke parents dia ke church ataupun tidak. So isu dia mungkin isu ni lah, birrul walidain atau ta'atul walidain. Okay, lepas tu yang nombor dua ni wayuri Simon safar. Yang ni travel safar. So ini isu isti'zan lah kot. Okay, isu isti'zan safar ni. So kita kena bincang. Okay, yang pertama ni, okay, kalau yang pertama ni yang pertama ni yang pertama ni wallahu alam lah, tapi bagi aku dia isu macam general ya ni. Dari segi uh, tajuk ta'atul walidain atau birrul walidain,
tentang yani la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Okey, maknanya kalau dosa maka tak boleh ikut perintah atau tak boleh taat kepada parent. So rasanya lah bagi aku jawapan dia kita bagi tahu lah kot, maknanya maknanya dia tak boleh ikut perintah parents dia. Okay, sekarang ni kalau pergi ke church tu, ikut ke church tu dosa ke tidak? Dia nak tanya. Dia pergi church tu mak ayah dia suruh ataupun dia sendiri nak pergi? Soalan ni mak ayah dia suruh. Oh, mak ayah dia suruh ikut sekali. Okay. So pergi ke church tu okey ke tak okey? Dosa ke tak dari sudut agama? Pergi ke church. Tapi kalau setiap hari Ahad ni mestilah sebab ada sembahyang. Ada sembahyang kan. So maknanya tak boleh lah kan. Okay, so kiranya benda ni tak boleh. Dia dosa. Dia suruh bawa je kan? Dia suruh sekali, musyrik sekali. Dia suruh bawa mak dia pergi sana kan? Talaba minhu walidan ya'khudhuma ila kanisah. Tapi bawa tu maknanya buat sebab dia kata kebiasaannya dia orang akan pergi ke church hari Ahad. So maknanya dia nak benda sama lah kot kalau dia suruh anak dia bawa dia orang pergi ke church tu. Kalau bawa je tapi tak sembahyang boleh tak? Itulah. So kita kena identify tu dulu. So boleh buat dua isu lah satu kan? Okey. Nak bahagikan lah. Okey, boleh. Okey, sebab ni sebab yang ni bagi aku lah ni memang yang ni apply direct je kepada isu utama ni. So macam kalau kita kata dia contoh dia mutiara dia takut, okey. So kalau kita nak kata yang dia ni tapi bagi tahu yang general aku bagi tahu. So maknanya cara jawapan dia yang ini nak refer mana. Tapi dia refer yang general tentang apa ni? Tentang macam wujub apa ni taat wali al-amr ataupun taatul walidain. Lepas tu bagi tahu kalau taah dekat maksiyah pula macam mana. Kalau maksiyah macam mana. So bagi dalil-dalil yang menunjukkan tak boleh taat kalau kiranya benda tu maksiat. Gitu. So and then baru kita cakap situasi ni macam mana. So kalau kita kata benda ni as dosa, maka tak boleh lah. Tak boleh lah untuk dia tak boleh lah untuk dia ikutlah pergi church tu gitu. Ataupun kalau kita nak asingkan, kalau kita kata dia hanyalah dia sekadar bawa sahaja, tapi boleh argue juga yakni kita ni apa ni apa ni apa ni kita boleh argue dari segi kalau kita bawa parents ke tempat diorang bersembah, yalah salah lah Kristian kan. So tak ke benda tu macam kita support benda tu. So boleh jadilah kalau nak argue nak kata salah. Kalau memang nak kata dia tak boleh bawa parents dia tu, boleh bagi tahu lah kot. Sebab takut itu macam ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan contoh. So boleh kata tak boleh. Tapi kalau jawab dia kalau musuh ni birrul walidain jawab. So birrul walidain rasanya inilah maknanya bagi tahu yang ni kot, bagi tahu bagi tahu taatul walidain. Bagi aku bagi tahu ni lah wujub taatul walidain. Okey. Wajib untuk seorang muslim ni taat kepada parents dia. So bagi dalil-dalil dia contohnya apa ada kat dalam ni.
Contoh macam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. So banyaklah kot yang ni. Okey, ni ha. Okey, boleh refer ni. So dalil-dalil yang kita boleh bincang. Pertama, wajib taat kepada parents. Okey. So asalnya wajib. Okey, bagi tahu al-asal apa. So apa dalil dia wa qadha rabbuka. Ini apa lagi Lepas tu hadis. Boleh letak hadis ni. So kedua dalil menunjukkan kena taat kepada parents, hadis ni. So inilah ayul amal ahabbu ila Allah. So salah satunya. Yang kedua dia mention birrul walidain. Okay, so ini yang asal. Okay, al-asal. Wujub ta'at al-walidain. Okay. So ini banyak lagi dalil. Okay. Dia bukan wa qadha rabbuka. Ini pun dalil ni pun betul juga. Ni mana? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. So memang banyak hadis yang kata kita kena taat kepada parents. Lepas tu baru masuk. Lepas tu boleh masuk. Sekiranya dalam isu ni maknanya sekiranya taat maksiyah. Kalau taat kalau isu tu maksiyah. So boleh ke tidak? Terus refer ke ni hukum taat parents ke maksiyah. Ya, so kalau kat dalam usu'ah ni kat sini. Yang ni. Okay. So yang ini. So bagi tahulah. Okay, jadi sekarang kalau maksiat, kalau benda tu maksiat, boleh ke tidak kita ikut parent? So bagi tahulah. Yang ni dalam Islam memang melarang taat parents sekiranya benda tu dosa. Okay. So bagi tahu apa dalil-dalil dia. Contoh wasaya insan wa ilaihi husna wa in jahadaka. So ni wa in jahadaka syirka bima laysa laka bi ilmun fala tuta'huma. So Allah Azza bagi tahu fala tuta'huma. So ayat lain juga yang sumpahnya lebih kurang sama. Fala tuta'huma wa sahibhuma fi dunya ma'ruf. Okay. Ma'rufa. Okay. And then ada juga hadis ni contoh hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Okay. So bagi tahu yang hadis semua dalil. Kalau 3 dalil ni pun macam okey dah sebenarnya. 2 ayat Quran ni, 1 hadis ni la ta'ata li makhluq fi ma'siyat al-khaliq. Okey dah. Yang semua ni menunjukkan tak boleh taat parents. Even hadis yang apa nama sahabat tu fi Sa'd bin Waqqas ni ini yang tentang kisah tu kan, yang Sa'd bin Waqqas peluk Islam, jadi mak dia kata dia tak nak makan kan, ingat hadis tu dia tak nak makan tu. So dia kata kalau ada 100 nyawa pun dia masih takkan tinggalkan Islam. So lalas mak dia makan lah kan. So menunjukkan yang kita akan ikut perintah mak dia. So ni semua dalil menunjukkan Islam melarang taat parents sekiranya itu dosa. So itulah dah bincang dalil. Lepas tu boleh terus apply lah. Okay. Boleh terus apply kepada soalan tu untuk isu tu saja, church tu. So korang identify tu sebagai apa? Dosa ke tidak? Kalau bagi aku rasa dosa. So okay, boleh argue lah. Kalau bagi aku mungkin boleh cakap sebab kita macam kita support lah benda tu. Okay. Kita support, kita not against benda tu. Okay, boleh guna apa ni wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Okay. So kalau kita buat parent kita macam kita nak meraihkan ada orang punya sembahan tu. So bila dah dosa, jadi kena bagi tahu in the end, maknanya tak boleh lah untuk dia, untuk Simon tu taat pada parents dia. Okay. Boleh jawab gitu kalau korang kalau nak pecah dua, kalau nak kata bawa sahaja. Kalau jawab katanya nak takut dia support, macam kita support
parents buat benda tu, itu tak perlu pecah isu dah kot kalau jawab gitu. Tapi kalau tak bincang isu support tu, jadi itu kena tengok lah. Maknanya kena bincang dari segi perbuatan dia lah. Perbuatan dia menghantar parents sahaja. Adakah itu okey ataupun tidak? So bagi tahulah. Mungkin boleh lah tak sebab dia hantar je kan. Hantar dan dia tak ada sembah, dia tak ada buat apa-apa. Tapi kalau nak tambahkan tak digalakkan pun boleh, mungkin boleh. Cuma kalau bagi tahu kalau pergi ke sana dan kena ikut dia orang punya ritual apa semua tu, jadi yang tu memang tak boleh. So tak boleh lah. Okey. Kerana itu maksiat, itu syirik kan. So wa in jahadali wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Sudah jelas kan? Pada ni Tapi tak wajib kan bagi dia kan? Kalau dia nak hantar. yes, dia jadi kalau kita kata dosa, jadi dia tak boleh. Tak boleh nak hantar langsung kan. Tapi kalau dia pegang macam boleh nak hantar. Tapi benda tu tak wajib kan? Kalau untuk dia tak ada ibu bapa dia. Ibu bapa dia suruh hantar dia je. Kalau suruh hantar, so wajib tak? Wajib tak kita suruh ikut hantar tu tengok dosa ke tidak. Hantar okey, kau dia kena gini lah, identify hantar tu dosa atau tidak. Okey. Kalau tak dosa? Kalau tak dosa wajib lah. Wajib ikut wajib hantar ibu bapa tu pergi gereja. Yes. Sebab Tapi dia arahan. sebab dia arahan, yes. Sebab dia tak dosa. So bila tak dosa ikut kan kalau tak dosa mana mubah. Oh, maksudnya pada perkara yang mubah. So wajib kita ikut lah. Yes, kalau mubah dia wajib ikut sebab ta'atul walidain wajib. Jadi wajib ni muqaddam 'ala al-mubah. Jadi dia wajib ni lagi utama dari mubah. Jadi kena ambil yang wajib. So prinsip dia macam ni lah. Kita wajib taat pada ibu bapa pada perkara yang mubah. Kalau dia suruh pada perkara yang mubah, maksudnya wajib kita ikut. Macam tu ke? Yes. Contoh macam ibu bapa tu suruh kita makan, wajib kita makan. Yes, dia ada perbincangan dia kalau ikutkan musuh ni je. Aku tengok yang Ustaz Azhar Idrus cakap kan, kalau kita hantar ibu ke gereja, dia terhitung sebagai menolong perkara yang syirik. Itulah tapi dia kata boleh kalau nak hantar, jangan hantar kat gereja lah, hantar lain. Tempat-tempat yang berdekatan. Okey. Dia ada itulah. So itulah maknanya dari segi kalau nak bagi tahu tu hantar tu sendiri. Identify hantar tu dosa ke tidak. Kalau hantar tu dosa, mungkin sebab kita macam ta'awun ala al-ism. Soalan sama lah weh. Dia tanya ni, ada soalan tanya ni. Soalan mu'alaf. Lepas tu bukan. Mungkin setiap hari Ahad dia orang pergi gereja ke. Macam kita solat Jumaat kan. Ada seorang tanya ni, dia nak hantar mak dia setiap hari Ahad. So soalan sama. Tapi macam sama dah tu. Tak adalah macam kita solat Jumaat kan. Mestilah kita solat Jumaat selalu. Ni soalan mana ni? Dia tak ada, dia macam artikel je. Sekejap aku share sini. Okay. Dia bukan Facebook post je. Bukan tak dah sangat pun. Bukan Facebook post. Tapi yang Icak tadi kalau mubah kan, biasanya mubah ni wajib lah. Biasanya mubah wajib taat. Sebab benda tu tak ada darar kepada kita, dan contoh tak ada darar kepada benda tu tak salah. So memang wajib taat. So kalau isu-isu dia selalunya berlaku timbul kalau dekat ni lah, contoh tark furud al-kifayah, tinggalkan furud al-kifayah, ataupun meninggalkan nawafil. So yang ni dia adalah kesan sikit lah. Tapi kalau yang mubah ni biasanya wajib. Memang wajib taat. Of course. Tarki nawafil apa? Tinggalkan yang sunnah. Okey. Ustaz kata wajib ke taat itu? Aku lupa. Yang ni nawafil.
Nawafil ni dia kata tengok kalau tinggal macam satu malam sebab ada urusan gitu tak apa. Maknanya kita contoh kita terus main witir, tiba-tiba satu malam tu kita ada hal macam parents suruh tolong parents lah, let's say. So malam tu je kita tinggal, so tu tak apa. Dia kata yang tak boleh kalau qata'. Memang secara berterusan tinggalkan sunat tu, yang tu yang tak boleh. Oh, okay. Dia kalau tinggal berterusan. Kalau sekali-sekala tak apa. Berterusan macam solat tarawih lah. Solat 30 hari solat tarawih tapi mak tak kasi. Suruh tolong niaga. Macam tu ke? Yes. Kalau Okay. berterusan yes, cannot. Kalau berniaga ni tengok reason lah. Kalau memang reasonable untuk tinggal tu, sebab benda tu sunat kan. Tapi kalau dia tak ada reason, memang parents memang saja tak nak bagi kita sembahyang tarawih gitu. Memang tengok reason lah. So dia tengok reason lah, macam kita tengok macam mana dia tak nak bagi tu lah. Kalau bisnes tu, niaga tu macam penting juga. Kalau nyawa bergantung pada tu, contoh. So kenalah rasanya follow. Tapi tak ada reason sangat lah contoh. Biasanya ini macam ni lah. Dia kata kalau soal ni contohnya raka'ati al-fajr wal witr. So idza sa'alah tarkadhalika 'ala dawam. Kalau dia selalu tanya tinggalkan sentiasa 'ala dawam. Istimrar. So itu yang tak boleh. So istimrar lah yang penting. Kalau istimrar tak boleh. Mungkin kalau tarawih dicap mungkin kalau macam setiap bulan puasa tak. Kalau satu bulan puasa mungkin kalau boleh ada sebab. Tapi kalau setiap bulan puasa dia kena tinggalkan, itu yang tak boleh. Apa-apa tak boleh. Okay. Jadi yep. Okay. Yang tadi apa ni, siapa yang tanya, yang Aisyah tadi tanya benda? Saya tanya ni yang ayat jauh lagi yang last tu kan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi tu. Tu untuk support yang kata okey hantar tapi tak digalakkan kerana tu syirik. Wa in jahadaka kalau yang tu ayat macam mana sekali, macam mana tak dengar macam mana? Ayat tu guna untuk apa tadi? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa. Ayat tu guna sebagai tak boleh ikut kalau benda tu dosa. So kalau yang hantar tadi tu, let's say hantar tu guna ayat tu sebagai dosa lah, maknanya sebagai nak ikut, nak taat kepada parents kat dosa. So yang tu tak boleh. So syirik. Lagi-lagi kalau tapi yang tu ayat tu lebih kepada ni lah, maknanya buat dosa lah, dosa. Okay. So bagi kalau yang church tadi bagi tahulah dosa dari segi ta'awun lah, ta'awun. Kita membantu, support dia orang melakukan dosa. Okay. So jadi conclusion dia akan jadi tak boleh. Okay. Okay, and then yang ni pertama. Okay, so yang ni baru satu isu pertama. So yang ni lebih kepada dalil-dalil. Bila kot letak dalil je, sebab tu lah satu bincangan dia. Okay, yang nombor dua ni dia ada sebab ni isu self-organ istidzan ni kan, yang ni ada khilaf tu. Okay, so yang ni ada khilaf, tak silap aku. Yang ni tengok mana satu, dia ada kat yang ni pun. Kalau ikut musuh ayat ni ada juga bincang istidzan isafar al-iltija' oleh talab al-ilm. Tapi ada juga tajuk istidzan al-walidain. So nak refer yang mana kalau yang ni? Mana yang lagi tepat? Okey, yang ni dia macam tak bincang detail. Okey, jap. Ada juga ni.
Ini al-Malikiyah fi sabab ini idza kana tahsil. Biasanya kena tengok yang ni lah. Ini kena tengok yang istizan kot. Ini dia tak bincang sangat pasal khilaf. So yang ini boleh bagi tahu lah tentang khilaf pastinya. Oh ni tak ada juga ni. Kat mana perbincangan istizan ni? Itu memang yang tadi tu je. Fil jihad Abu. Aku rasa yang tu lah Cak. Muka surat 70 tadi. So dalam masu'ah bir. Memang musuh Abir tadi lah cukup lah ni. Istizannya lisafar littijarah atau litalabil ilm. Yang tadi ni lah. Okay. Memang ada khilaf kan? Dia ada khilaf Hanafiyah Maliki. So maknanya bincang dua ni je lah. Gitu lah. So maknanya antara dua ni lah. Okay. Dalam Sabu ni ada bincang tak benda ni? Ini tak ada ni. Okay. Kalau tak ada maknanya ada. Kalau Sabu ni muka surat apa Sabu ni? Mubtada. 235 tu. 235. Juzuk 1 ke 2? 2 Ya, juzuk 2. Okey, jap. Okey, 235 kan. Ini di ahkam. Jad, Tini cakap dekat Mausu'ah bir walidain tadi juga dekat page 12 ada. Istizan li talabil ilm. Okey, dalam ni tak ada. Dalam ni Sabu ni tak ada. Tak bincang sangat. Okey, so mana dalam tadi yang musuh musuh muka surat 12. Yang ni lah, yang tadi lah, yang ni lah kan. Yang ni adalah okey, tapi yang selain dari yang ni, selain dari musuhan. Kalau dalam Mausu'ah Al-Istizan, dia ada bagi juga. Tapi tak tahu boleh guna ke tak. Okey, Istizan ni dia macam sikit sangat kan. Dia Istizan yang ini kan. Dia just bagi tahu Istizan al-abawan fima yakrahani. Apa yang dia orang tak suka. So dia tak detail sangat pasal apa ni, kalau untuk talabul ilm gitu. So ini mungkin boleh termasuk jihad, boleh termasuk banyaklah ini ada yang ini. So kalau kita tak fokus jihad kan, kita fokus hanya kepada talabul ilm. So rasanya guna inilah, kita guna ini guna yang ini. Okay. So bagi yang inilah.
So ini apa ini fuqaha Hanafiyah apa ni, atau Hanafiyah dia orang dia orang tak tengok kepada parents, dia orang tengok kepada safar tu sendiri. Okey, maknanya perjalanan tu, nak travel tu selamat atau tidak. Kalau selamat maka boleh walaupun tanpa izin. Tapi dengan syaratnya, kalau maknanya dengan syarat tak ni lah, dengan syarat tak meninggalkan parents dia, maknanya macam tentu dia ada tanggungjawab, so dia tak abaikan tanggungjawab dia, okey, kepada parents. Ini Hanafi. Okey, inilah kalau nak kata kullu sawalat fil halak, maknanya kalau travel tu sendiri bahaya, contoh bahaya, so ini dia kata tak boleh kecuali dengan izin. Okey, kalau nak travel tu sendiri tak selamat, so tak boleh kecuali dengan izin. Tapi kalau travel tu dari segi keselamatan tak ada masalah, so yang ni dia tak perlu minta izin. Tapi dengan syarat juga, kalau ini idza lam yudayyi'huma, okey, dia tak abaikan parents. Okey, maknanya kalau parents tu dia boleh tanggung sendiri, dia ada duit apa semua, so maknanya kiranya dia tak ni lah, yani lam yudayyi'huma, okay, syarat ni fulfill, so boleh. So maknanya tak perlu izin kalau ini Hanafi. Ini just explanation. Ini tijarah, so kita kepada ni lah, kepada talabul ilm. Lazim idhna li ta'allum. So dia kata apabila lazimu, yang ni dia kata tadi tengok pada safar tu. Okey. So yang ni semua balik pada ni maknanya safar tu kalau untuk ta'allum boleh okey. Tapi ditambah syarat, okey, kalau untuk ta'allum ni ditambah syarat kalau tak ada dekat tempat dia, dekat negara dia. Gitu. So tambah satu lagi syarat. Kira syarat pertama perjalanan, okey, kira Hanafi, okey, basically letak 3 syarat Hanafi. Yang pertama, perjalanan tu selamat. Travel tu, perjalanan ni selamat. Tu syarat pertama andal Hanafi. Syarat kedua, tak abaikan parents. Okay, so maknanya dia travel tu tak mengabaikan tanggungjawab dia lah untuk jaga parents dia. Nombor 2, and then nombor 3, kalau ilmu tu tak ada dekat negara atau dekat tempat dia tu. Okay. So yang itu, so tiga-tiga yang fulfill, dia boleh pergi tanpa izin. Itu. Kalau ada salah satu tak fulfill, so dia kena minta izin. Contoh kalau ada ilmu tu ada dekat negara dia, ada dekat tempat dia. So kenapa dia kena pergi jauh? So yang tu dia kena minta izin, okey? Okay, Hanafi ada 3 syarat ni, so mention 3 syarat ni. Andal Hanafiyah. Kalau nak jawab ni bagi tahu lah ada khilaf andal fuqaha, fa andal Hanafiyah wada'u syurut, yani kata kalau gini. Jap, apa 3 syarat tadi, Jap? Aku terlepas tadi. Okey, syarat pertama perjalanan tu selamat. Okey, travel tu selamat Mana dari segi keselamatan tak bahaya kepada nyawa tu lah orang yang nak travel tu. And then nombor 2 tak abaikan parents. Maknanya parents tu still boleh survive. Contoh dia orang ada duit ke apa, okey. Parents tak betul-betul bergantung kepada anak dia. And then nombor 3, ilmu tu tak ada dekat tempat dia. Dekat tempat yang parents duduk tu. So dia terpaksa travel jauh sebab nak dapatkan ilmu tu. So 3 syarat ni. Kalau 3 syarat ni boleh nampak lah kot kat sini. Lam yatassalu fi baladi wa tu tariq aminan, selamat, dan walam yakhfa alim ad-dhaya'. Ni. So 3 ni dia letak sini. 1, 2, 3. Okey ya. Tijarah lain pula. Tijarah ni soalan ni keluar tu ilmu. Okey, so yang Malikiyah pula. Fasal Malikiyah fi safar li talab al-ilm. Okay. وإنه إذا كان تحصل دولة من العلم لا توفر فيه في بلدك.
كان واضح خلال كان لو ذلك بينما إن كان في أهلية النظر. So yang ni dia kata maknanya tahsil darajah min al-ilm la tatawafar fi baladihi, maknanya dia bukanlah, maknanya ilmu tu kiranya dia bukan nak belajar ilmu sekadar nak tahu yang secara general, tapi dia nak capai tahap yang tinggi lah. Contoh nak jadi mujtahid. Okey. So tapi nak jadi mujtahid tu dia tak akan boleh mampu untuk jadi mujtahid kalau dia stay kat tempat dia. So yang ini dia boleh pergi. Okey, yang ini dia boleh pergi travel jauh tanpa izin parents. Wala ta'atul lama fi man'i. So tak perlu taat kepada parents kalau dia orang larang. Okey, sebab dia kata yang tahsil mujtahidin fard al-kifayah. Okey. So yang itu okay. Ada Maliki. So dia orang tengok dari segi ilmu tu sendiri. Ilmu tu macam mana? So adakah ilmu biasa-biasa je? Contoh. Yes, syarat dia. So dia orang tengok pada ilmu tu lah. Gitu. Dan ni kan ni sifar ilm. Kalau yang Hanafiyah dia letak 3 syarat tadi. Maknanya ilmu tu dia tak kisah. Asalkan ilmu tu tak ada dekat tempat dia tu boleh. Gitu. Tapi yang ni tak. Yang ni dia tengok ilmu tu macam mana. Tak ilmu. So dia kata kalau ni amma in kana littafaqu an tariqat taqlid wa fi baladihi dhalik lam yujiz lahu safar illa biiznihima. So tapi ni dia kata kalau tafaquh an tariqat taqlid, yani semua nak belajar sekadar nak tahu agama dari dengan cara taklid, yani maknanya belajar dengan cara ikut je lah. Maknanya tahu hukum dengan cara ikut je. Bukan nak capai tahap mujtahid ataupun jelah orang yang belajar usul fiqh semua tu. So yang ni dia kata wa fi baladihi dhalik. So lam yujiz lahu safar illa biiznihima. So dia kata dan kalau kat tempat dia tu ada benda tu, so dia kata dia tak boleh. Jadi kecuali dengan izin. So tak tahulah kalau tak ada ni, kalau tak ada kat negara dia langsung tu, rasanya dia still boleh travel rasanya. Okay. Kalau tak kat tempat memanglah kalau kat kan. Tapi biasa sebab taklid senang lah. Basically mungkin kat tempat tu ada orang yang tahu agama, so dia boleh ikut. Gitu. Semua nak buat juga. Okay. Sebab tu belajar ni kira ni lah tafaqquh fil kitab was sunnah ma'rifatul ijma'. Macam mana yang kita belajar ni sekarang, yang kita belajar usul fiqh, semua ni fiqh al-muqaran. So ini semua ni bukan mudah lah sebab kita bukan taklid, kita belajar asas kan. Jadi ni dari segi al-ilm, kalau yang detail tu memang nak belajar, yang tu boleh tanpa izin. Kalau yang tafaqquh an tariqat taqlid ni just tahu hukum hakam berdasarkan ikut sahaja. Yang ni mungkin dia bagi tahu fi baladi dzalik, letak syarat ni sebab dekat tempat tu biasanya kebiasaannya akan ada orang lah yang tahu hukum hakam gitu. So dia taklid je lah. Dia belajar. Dia tak belajar kenapa, tapi dia belajar dari ustaz ni kata buat gini. So dah dia taklid sahaja. So dia tak boleh. Tapi kalau tak ada langsung, so still boleh lah rasanya kalau ikut Maliki ni. Okay. Still boleh. Kalau tak ada orang untuk ditaklid kat tempat dia tu. Okay. So dia boleh. Okay. Wa idza rasul tijarah. So ni tijarah lain dah. So rasanya itulah jawapan dia. Ini Maliki. Cik, boleh tolong explain tak kalau tijarah anda Hanafiyah macam mana? Kalau apa? Kalau safar sebab tijarah. Safar sebab tijarah anda Hanafiyah.
اوكي اما اذا كان السفر للتجارة وكان مستغنيين عن خدمة ابنهما فإن يخرج لا بغير إذنهما. Okey, yang ni tijarah yang Hanafiyah dia cuma kata kalau sekiranya parents tu tidak memerlukan khidmat anaknya. Maknanya dia mampu jaga dirilah dari segi duit ke kesihatan ke, okey. Dan wa yu'man alaihim ad-dhaya' dan kiranya anak tu dia tak nilah kalau dia pergi tu tak kira dia tak dikira sebagai abaikan parents dia. Okey. So yang ni dia kata dia boleh keluar tanpa izin. Dia boleh pergi travel untuk tijarah tanpa izin. Okay. Basically parents tak memerlukan anak dia. Gitu. Tak perlukan khidmat anak dia. So yang tu boleh. Tapi amma idza kana muhtajin ilaihi wa ila khidmati fa innahu la yusafir bighairi idhnihima. So tapi kalau parents memerlukan anak dia, so memang tak boleh kecuali dengan izin. Basically ni satu syarat lah kalau tijarah ni Hanafiyah. Parents memerlukan anak dia ataupun tidak. Tu. Kalau parents memerlukan, tak boleh. Tak kecuali dengan izin. Kalau parents tak memerlukan then boleh lah walaupun tanpa izin. Wah. Nak apply je soalan dia cakap apa? ويريد سيما السفر إلى دول الإسلام لتعلم العلوم الشرعية لكن والديه يمنعان بحاجة لخدمته. Okay, soalan ni dia kiranya dekat tempat dia tu mungkin tak ada langsung lah sebab dia tak ada langsung. Tak tahulah kalau kena buat assumption ataupun tidak. So dia ni dekat negara China kan. Kat mana? Dekat Korea. Tak tahulah kalau kena bagi tahu nisbah orang Islam kat Korea ni tak ramai apa semua. So contoh kita buat nak assume memang dia tak boleh nak belajar agama kecuali dekat luar negara Islam. Okay. Jadi kalau ikut even kalau ikut dua-dua syarat Hanafiyah atau Malikiyah pun semua kata boleh. Tapi dengan syarat kalau parents tu tak memerlukan anak dia. Yang inilah kalau contoh Hanafiyah dia kata yang ni ad-dhaya' tadi. Yang ni. Idza lam yudayyi' mal. Okay. So tak abaikan parents. Okay. So Hanafiyah dia mensyaratkan ni tak abaikan parents. Even kalau Malikiyah Malikiyah tak. Okay, Malikiyah dia tak syaratkan abaikan parents tu. Okay. So kalau ikut Hanafiyah, Simon tu tak boleh travel. Sebab parents tu dia kata haja li khidmatihim. Maknanya parents tu dia perlukan khidmat anaknya. Maknanya dia bergantung pada anak dia lah. So Hanafiyah tak boleh. Walaupun untuk talabul ilm. Tapi kalau ikut Malikiyah boleh. Kerana darajatul ilm tu tak ada. Kecuali dekat negara lain. So dia dikira sebagai fardh kifayah. So dia boleh pergi. Okay. Tapi tak tahulah kena terjih ke apa. Tak tahulah kalau mungkin nak selamat apply untuk dua-dua pendapat lah kot. So bagi tahulah kot. Yang Malikiyah ni kan, dia tak ada nak sampai tahap mujtahid kan, dia sekadar nak belajar biasa-biasa je kan. Dia tak adalah kena sampai darjah ijtihad. Cumanya macam orang yang at least boleh nak yani kan dia kata tafaqquh fil kitab was sunnah ma'al ijma' mawadhi' al khilaf wa maratib al qiyas. Macam contoh kita yang belajar usul fiqh ni untuk kita belajar agama ni. So kita tak ada nak kata memang kita akan belajar ni sampai darjat mujtahid. Cumanya ilmu ni yang kita belajar ni sekarang pun dah kira penting, tinggilah juga sebenarnya. Oh, darjah ilmu je lah kan. So darjah ilmu tu. Okay. So tapi kalau ikut Malikiyah pun
Malikiah still boleh sebab dia tengok ilmu tu sahaja. Dia memang tengok ilmu saja. Dia tak tengok parents memerlukan apa, dia tak tengok. Sebab yang ni pun kalau dia kata kalau tafaqquh an tariqat taqlid wa fi baladihi dhalik. Maknanya kalau dekat negara dia ada. So dia maknanya contoh kalau ilmu tu tak tinggi sangat pun tapi dekat negara tu ada, so tak boleh. Tapi sekarang dalam soalan ni kita assume tak ada dekat negara Korea tu. Dia tak boleh nak belajar melainkan dia travel ke negara Islam. So kalau ikut Malikiah memang boleh. Tapi Gitu. kan dia kan mu'allaf kan, mesti dia akan belajar asas-asas dulu kan. Mesti dia taklid dulu kan, instead of dia pergi kepada ilmu mujtahid semua, betul tak? Yes. Tapi taklid, kalau taklid dia tak boleh nak taklid dekat negara Korea tu. Dia dengan cara taklid pun. Tapi kalau dia tak boleh nak dapat ilmu tu dekat Korea, so dia boleh lah travel. So ini disyarat dia kata fi baladi zalik, baru tak boleh kecuali dengan izin. Tapi kalau dekat negara dia tak ada, so bagi aku boleh lah. Berdasarkan buku ni ada macam fi baladi zalik. So kita nak pilih yang mana? Malikiah ke? Aku rasa kalau nak selamat tak terjih lah, just bagi tahu ikut mazhab. Bagi tahu kalau menurut Hanafiyah dia tak akan boleh pergi kerana mungkin kalau nak buat terjih sendiri pun boleh lah kot sebenarnya. Kita just tambah-tambah je lah. Kita bagi tahu lah kalau Hanafiyah dia orang syaratkan gini. Jadi kalau ikut Hanafiyah tak boleh sebab parents memerlukan anak dia. Tapi kalau ikut ke Malikiyah boleh pula kerana Malikiyah hanya tengok kepada ilmu tu. Ilmu tu dia boleh dapat dekat negara tu ataupun tidak. Gitu. So kalau ya, maka tak boleh. So kalau tak ada dekat negara tu maka boleh. Gitu je. Itu Maliki. So bagi aku pendapat sendiri. Korang rasa macam mana? Aku rasa Hanafi aku sebab dia masih bergantung kat anak dia kan. Ikutlah kalau korang nak terjih, wallahi itu terpulang aku. Tak tahulah kena terjih atau tidak, tapi kalau nak terjih, pilih lah mana. Korang terjih ikut mana. Kalau Hanafiyah mungkin lah bagilah tahu parent menggantung kalau dia pergi. Siapa nak jaga parent dia, nanti terabai, tinggal gitu. Boleh lah kot nak apply gitu. Okay. Cuma tak tahu kena terjih ke tidak. Tapi rasanya tak ada masalah kalau nak terjih. Boleh nak apply dua-dua dulu, lepas tu nak terjih ikut. Kalau nak selamat, apply dua-dua dulu. Itu yang penting. Bagi je. Kalau ikut Hanafiyah tak boleh, ikut Malikiyah boleh. Okay ya. So ini nak aku jawab. So itulah ini soalan ni. Gitu lah maksudnya. Itu soalan ni. 10 markah. Cukup 10 markah soalan ni. Yang nafkah tu kita kena bincang ke? Aku rasa tak. Tak dah clear kan? Sebab dia memang clearly dia dah bagi. Dia bagi. Bukan tak nak bagi kan? Dia bagi kan? Dia bagi lah. Sebab tak tahu ada tak isu nafkah kalau bagi kepada parents yang non-Muslim. Itulah dia boleh jadi isu juga. Fil hal al-mazkurah. Tapi dia macam dia tak menunjukkan ada apa-apa masalah dekat yang nafkah ni sebenarnya. Yang masalahnya yang kat sini je dia kata. Jadi yang dia tak tahu nak buat apa, yang ni pun parents dia larang dia sekarang. So rasanya dua ni lah. Nafkah ni tak memang ada kalau perbincangan nafkah ni ada nafkah kalau parents tu tak sama agama kan, ada isu tak sama agama dan rasanya ada khilaf ke gitulah. Dia kata wajib juga kan, kecuali kalau parents tu tentang Islam tak wajib lah. Itulah so nak mention ke tak perlu. Ya kot. Tak isu kan. Aku rasa rasanya dua ni je lah. Okay. Itu soalan ya. Okay. So settle Ada apa-apa soalan ke ni? Pun kena ulang apa-apa. Dalam masuk kan dia tajuk general je kan. Maksudnya minta izin tak kira lah mak ayah dia kafir ataupun tak, sama je lah kan aplikasi dia. Maksudnya tak ada perbezaan pendapat yang lain lah kalau mak ayah kafir ke.
Yang Mausua ni dia ni lebih kepada ini dia tak mention kafe atau tak kafe Yang Mausua ni dia cuma bagi tahu tentang kalau tengok balik itulah sebab kalau kafe tak kafe ni takut ada beza juga. Sebab ni albir riwayat Imam Ikhtilafuddin. Okay, semua hadis yang kata kena birrul walidain walaupun kafir. Mustafa wa kafir hal. Jihad kata tak boleh. Okay, kalau dalam usual ni dia tak mention kalau parents tu kafir. Dia ada mention kat sini tapi pasal jihad lah, pasal jihad. So dia tak bincang kalau dia nak travel untuk talabul ilm tapi parents dia non-Muslim. Tak tahu ada perbezaan ke tak, tapi mungkin sama je lah kot. Sebab kalau dengan parents Muslim pun kita kena minta izin. Maknanya kalau dengan parent Islam pun ada situasi yang kita tak perlu pun minta izin. So yang kafir pun sama lah kot. Rasanya kita tak perlu minta izin. Rasanya sama lah. Okay. Wallahu a'lam. Hanafi dia tak syarat, yang tak syarat. So rasanya sama. Okay. Ke ada pendapat lain? Yang ni aku tak tahulah. Buku ni memang dia bagi tahu pasal generally. Kalau ada spesifik tu tak tahu. Aku tak tahu. Korang rasa macam mana? Nak pegang pada yang ni ataupun nak ada kena try cari source lain tentang kalau parents kafir macam mana? Situation ni macam mana? Parents kafir, kita kena ikut apa? Kalau kafir, Jad, yes. dekat dalam soalan ni dia ada cakap yang mak dia tentang kan? Mak dia halang dia nak pergi kan? Mak dia halang dari nak pergi travel. Kiranya maksudnya mak dia halang untuk pergi travel untuk belajar Islam lah. Tapi dia kata reason dia bagi reason dia kerana parents tu memerlukan anak dia ni. Liana fi hajah li khidmati. So dia tak bagi tahulah tentang Islam tu. Okay. Dia orang bukan menentang Islam tapi sebab dia orang memerlukan anak dia. Kiranya tak boleh letak point yang istizan parents untuk apa yang dia tak suka lah. Tak boleh. Sebab kat dalam ni ada exception. Kena cakap kalau parents tu tak suka, dia kena minta izin kecuali kalau parents tu kafir. Okay. Then boleh jadi is a good point. Yang ni istizan fi ma ikraha ni. إلا كان أبوك وإكران هذا العمل لما فيه من نصرة الإسلام والمسلمين كالجهاد والتفقه في الدين والدعوة إلى أو عدمه. Okay, so boleh bagi tahu secara general. Boleh tambah point ni. Boleh. Sebab bagi tahu maknanya asalnya kalau parents ni non muslim dan dia ni nak pergi belajar
tapi parents dia menentang kerana parents tak suka anak dia belajar agama, sebab agama lain lah, agama Islam. Kalau parents tak suka Islam, maka ini tak perlu tengok pun dia orang okey ataupun tidak. And then, tapi tambah pula, tapi cuma yang dalam soalan ni kerana parents dia, reason dia sebab parents tu memerlukan anak dia. Gitu. Kalau nak rasa boleh tambah poin gitulah. Okay. Mantap. So okey lah. So mana awal-awal nak jawab poin 2 ni boleh bagi tahulah yang ini. Kalau ini menentang. And then baru masuk kalau parents sebabkan parents tu memerlukan anak dia. So macam mana? So rasanya yang sama lah dengan yang Islam tu. Okay. Ini dia bagi contoh yang wattafaqquh fid din wa da'wa ilayhi. So ini semua termasuklah. Dia kan nak belajar Islam, so tu tafaqquh fid din lah. So tak boleh. Kiranya tak perlu minta izin. So bolehlah include point ni. Okay. Okay. So we proceed. Next question. Okay. Jelas. Jelas So kita boleh proceed ke ada apa-apa lagi nak tambah? Tadi tambahan tadi nice lah. Tambah dengan apa ni parent yang apa yang orang tak suka tu. Ada lagi untuk soalan ni? Kalau yang soalan ni basically kita ambil yang Hanafiah tu lah kan, sebab nak tak nak parent dia still memerlukan khidmat anak dia. So kita boleh kata tak boleh lah. Kena settlekan mak bapak lu baru dia boleh pergi belajar. So memang korang semua akan buat terjih lah gitu. Aku rasa conclusion buat macam tu lah, sebut dua-dua Maliki Hanafiah. Jadi yang kita cakap ni Indal Hanafiah so la yajuz li Simon. Macam tu je lah. Sebab ustaz-ustaz kan suka kalau kita buat jawapan sendiri, kita analisa pemikiran kita sendiri. Okay. So maknanya inilah. Okay boleh terjih. Okay. So boleh je boleh. So kalau terjih pilihlah Hanafi boleh. Pilih Maliki pun boleh. Okay. Okay. So ada lagi? We proceed. Okay. Proceed Proceed. Okay. As-su'al al-rabi'. Oh, ni tajuk ni. Okay. Qasim tajir Muslim. Qasim ni dia adalah seorang businessman. Seorang Islam lah. Businessman. Yata'amal kathiru ma'a ghayr muslim fi tijarah. Dia deal banyak dengan orang non-muslim. Dalam bisnes dia lah. Jual beli, taukil, wakalah, loan dan lain-lain lah. So qala wahid asdiqai al-muslimin anna khabar al-kafir la yanbaghi i'timad alayh. So salah seorang Islam, kawan dia yang Islam bagi tahu dia yang khabar al-kafir, maknanya berita dari orang kafir ni la yanbaghi al-i'timad alayh. So tak boleh untuk kita bergantung kepadanya. Atau tak boleh percaya lah basically. Kalau apa-apa berita orang kafir tak boleh percaya. Lepas tu dia bagi tahu li'annahu warada al-man' min qabulihi. Uridal man' min qabulihi. Kerana telah ada mention lah, ada ayat mention yang kata tak boleh terima yani al-kafir punya. Okey. Bidun tersebut. Maknanya bidun tersebut. So maknanya kena tersebut lah, kena check. Okay, so tak boleh terima gitu je. Okay. Jadi kira dia refer ayat tu lah, surah Al-Hujurat. Jadi ibhal fi sihhat qaul hadzal qaid. Jadi kita kena yang kita kena apply nanti, adakah betul ke tidak ni khabar kafir la yanbaghi i'timad alayhi. Okey. Maknanya kita betul tak apa yang dicakap ni. Yang kita tak boleh percaya terus apa yang orang kafir ni cakap. Kecuali selepas kita dah pastikan dulu, kita dah tersebut dulu. Lepas tu ma'a bayan mastumita min al-ahkam min qawlillahi azza wa jalla.
Dan dia kata bagi tahu bayan mastumita min al-ahkam. مع بيان مسلوط من الأحكام من قول الله عز وجل. So bayan mastumita min al-ahkam ni maknanya bagi tahu al-ahkam lah kot. Apa hukum yang kita dapat dari ayat ni, ya allazina unjakum fasiq binaba'in. Okay, sampai nadimin. And then ba'da tafsir al-ayat. So mula kena tafsir ayat ni dulu. Okay, kena syarah sikit ayat ni dulu. And then ووضح مدى جواز قبول قول الفاسق في الرواية والمعاولات. So basically to what extent kita boleh terima kata-kata orang fasik dalam isu riwayat hadis dan muamalat. Okay, muamalat. So rasanya sini ada 5 points lah, maknanya 1 ini application, 2 ahkam, tafsir 3, yang ini madani qabul riwayat 4, muamalat 5. Masih ada 5 poin kat sini ya. Okey. Tu soalan ni yang pertama yang kita kena tengok al-ahkam. Yang ni tak ada dalam, yang ni mana ada dalam ni kan, tak ada dalam nama ni mausu'ah. Yang ni kena tengok Sabu ni tak silap. Okey, jap Sabu ni ke surat. Tajuk ni ke Jad? Tasabut ke tajuk fasik? Yang ini tajuk tersebut. Jad, sorry Jad. Apa tadi yang 5 point tu kita jawab? Yang aku rasa inilah 5 point application lah. Dia memang application tu dah kira point lah, 1. And then masuk min al-ahkam. Al-ahkam yang kita dapat dari ayat ni. So kita bagi tahulah hukum, apa al-hukum yang kita dapat dari ayat ni. Itu 2. And then tafsir ayat 3. Tafsir ayat ni. Okay. And then wadah mada jawaz. Maknanya tahap tu extent kita boleh terima qaul al-fasiq dalam isu riwayat dan isu muamalat. So ni 4 dan 5. Okay. So ini tajuk tersebut. So dalam buku Sabun, muka surat apa? Part 2. Part 70. Part 70. Yang ni juzuk 2 Juzuk 2. Okay. Part 70. Okay, part 70 ni. So rasanya ni mausu'ah tak bincang. So memang kena tengok ni lah. Tengok yang dalam ni. Al-lataif ni tak perlu kot. Sebab lataif ni lebih kepada tafsir. So kita nak tengok al-ahkam kan. So soalan ni tak minta tafsir sangat. Yang ini okey, al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya allazina ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah. So kalau hukum yang dalam Sabun ni, yang pertama dia kata hal yuqbal khabarul wahid idza kana adlan. Maknanya hadis khabar al-ahad. So dia kata kena terima tak hadis tu sekiranya perawi dia adilan atau adlan. Okey. So kena terima tak? Mana boleh ambil tak hadis tu? Perawi tu adil. So yang ni dia katalah basically boleh. Okey, kalau maknanya rawi tu adil atau rawi dia adil, jadi boleh terima khabarul ahad tu. Okey. Cuma untuk soalan ni dia bincang tadi mastumita min al-ahkam, hukum dia. So hukum dia, sekejap kalau tengok ni. Yang ni sekarang ni bincang pasal khabarul ahad.
surahan ni antara isu rawi lah kot. Okay. Ini satu. And then nombor dua. Hal yajib al-bahth an ala sahafi syahadah wa riwayah. Yang ni rasanya tak perlu kot. Sebab ini kata perlu tak kita tengok sahabat ni adil ataupun tidak. So ini ada khilaf lah sebab ada yang kata sahabat semua kullum udul. Okey, contoh kullum udul. Okay. Ini yang rajih lah, yang sahabat semua adalah semua udul lah. Dan ini ada terjih. Tapi sebab dia yang ni tak menjawab soalan kita, so mana tak relevan lah dengan soalan kita. So ni yang ni yes, yang ni relevan. Hal tuqbal syahadatul fasiq. Yang ni penting, syahadatul fasiq. Tapi ini soalan dia. Ada jawab qabul fasiq wa ma'awalat. So kalau kan tadi mastumita min al-ahkam tadi ya alladzina amanu ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mungkin hukum tu bagi tahu hukum secara general lah kot. Hukum yang kita dapat dari ayat ni. Okey. So apa hukum kita dapat dari ayat ni ya alladzina ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. So maknanya isu dia ni lah rasanya secara general hal tuqbal syahadatul fasiq. Okey. Ataupun khabar ataupun syahadatul fasiq ataupun khabar al-fasiq. So boleh tak kita terima? So tanpa boleh tak kita terima tanpa tersebut. So tak boleh lah. Okey. Maknanya kalau ikut ayat ni hukum kita dapat dari ayat ni tak boleh terima syahadat khabar al-fasiq ni melainkan dengan kena tersebut dulu. Okey. Kalau tak suqum bijahalah Rasulullah alaihi wasallam nadimin sebab yalah kiranya takut akan kalau kita terima je so takut akan ada bad effect. Dia ni hukum yang secara general lah pada ayat ni. So mana kita bagi tu mafhum al-ayat. Okey, rasanya untuk mastumbita min al-ahkam. Bahagian yang ini. Ni ya, bahagian ni. Inilah bayan mastumbita min al-ahkam qouli azza wa jalla. Okey. So antara ahkam dia syahadat qaul al-fasiq. So hukum dia basically tak boleh kecuali after tersebut. Okey, tu satu. Tapi dia kata ahkam tadi, so banyak pula ahkam. Okey, jangan tapi kalau ini wa kadzalika la tuqbal riwayatih. Amanah wa din wa fisq. Okey, kalau yang ni jawapan kepada yang last tadi. Mada yang ni tak to what extent we can accept syahadatul fasiq dalam isu riwayat. Okey, dalam isu riwayat. Yang ni riwayat al-hadis. So kalau dalam riwayat al-hadis kalau orang tu perawi dia fasik tak boleh terima. La tuqbal terus So yang tu tak ada khilaf rasanya kat sana. Okey, yang ni okey. Sebab Qurtubi kata wa man thabata fisquhu batala qawluhu fil akhbari ijma'an. Batala qawluhu fil akhbar ijma'an. Makna hadis tu memang batal tak boleh terima. Ijma'an, okey. Dia kata kerana hadis ni amanah lah. Hadis ni amanah. Okay, amanah untuk kita sampaikan dari Nabi ke generasi seterusnya. So kalau fasik ni takut orang tu tipu. Okay. So dekat isu rawi memang kalau fasik tak boleh terima terus. Ijma'. Ini pun cakap sama, Lesas yang cakap sama. So basically hukum dia tu lah tak boleh ijma'an.
Tapi yang ni waqasan ulama qaul fasih umur sabil muamalat. Okey, yang ni okey. So yang last tadi kan riwayat kan. So riwayat memang tak boleh. Jawapan dia memang tak boleh terus. Ijma'. And then dia ada kalau muamalat macam mana? So muamalat dia ada letak istisna. Jadi ada exception untuk muamalat. Okey. Kalau muamalat dia kata boleh. Boleh apa? Boleh terima khabar dari orang fasik ni tanpa tersebut. Okay. Okay, so tak perlu tersebut pun. So bila? Yang pertama dia kata qabul qawli fil iqrar ala nafsihi. Okay. Jadi dia kata muamalat wa laysa fiha syahada ala ghair. Akhirnya bukan syahadah, dia bukanlah nak kena bagi statement against orang lain ke apa-apa. So yang ni ada exception. So pertama dia kata kalau orang tu mengaku against himself. Yang ini dia kata fulan andi 100 dirham. So yang ni dia kata iqrar. Maknanya kalau fasik tu iqrar, kita tak perlu terima, kita tak perlu tersebut. Terus terima je apa yang dia cakap. So dia kata, yang ni contoh dia kata kalau orang fasik ni cakap aku ada hutang dengan orang lain. Dia sendiri cakap aku ada hutang dengan orang lain. So dan dia ni fasik. So adakah kita kena kata dia kena tersebut ni, kena check betul ke dia ada hutang? Tak perlu. Kata kita boleh terus percaya yang dia tu memang berhutang dengan orang lain. So dia iqrar. Orang fasik tu sendiri iqrar. Yang ni pertama. Okay. Dia kata ni samalah seperti kama yuqba fi dhalika qaulil kafir. Sebab orang kafir pun tak ada masalah dalam isu ni. Dia kata. Okay. Sebab dia la tusyarat fi al-adalah. Okay. Okay. Sebab bihaq ala nafsi. Against himself. So bila against himself ni tak perlu adalah. Okay. Lepas ini yang nombor 2 qabul qawli fil hadiyah wal wakalah misal idza qal inna fulan ahda ilaik hadha yajlu qabul wa qabduhu. So yang ni kalau orang fasik tu cakap ada orang hadiahkan ni untuk kau dekat orang lain lah, third party lah kiranya ni. So yang third party tu sekarang ni fasik. Kiranya bukan orang fasik yang bagi hadiah, tak, cuma dia tolong sampaikan hadiah orang lain. Okay, so kalau fasik tu sampaikan, kita boleh je terima tanpa kena check dulu tanpa kena tersebut. Maknanya betul ke ada orang suruh sampaikan hadiah ke apa. Okay, faham yang nombor 2 ni? Qabul qawlu fil hadiyah. Okay, so tak perlu tersebut. Ataupun kalau wakalah pun dia kata, contoh sini jual. So maknanya kalau fasik tu dia kata orang ada orang ni dia wakilkan aku untuk jualkan ni kat kau. Itu. So kita tak perlu tersebut dalam isu ni. Okay. Ini yang dalam muamalat, yang contoh yang kedua. Yang ketiga, wa kadzalika fil idzn bidukhul wa nahwi kama idza sa'ala al-insan faqalu udkhul la tushar fi al-adalah. إذا لم يكن فيها شهادة على الغير. So ini al-idhin bid-dukhul yani. So bila nak masuk dukhul ni insan tak tahulah kalau masuk rumah ke apa lah kot rasanya. Maknanya kalau orang tu minta izin nak masuk rumah ke nak masuk. So yang ni maknanya kita tak perlu tersebut. Okay, fil idhin bid-dukhul wa nahwi kama idza sta'dana insan faqala udkhul la tushtarat fi al-'ada. Ini macam mana isu masuk ni, isu minta izin ni? Maknanya adakah orang fasik ni yang izinkan gitu? Al-idhin bid-dukhul dia macam mana contohnya? Masuk rumah ni. Kalau tengok terjemahan ni dia kata sama je hukum dia macam orang lain beri izin kepada kawan dia untuk masuk rumah. Tak ada perlu syarat adil pun. Okay, so siapa yang fasik kat sini? Orang yang nak masuk tu. Orang yang nak masuk yang fasik. Oh, okay. Okay, so orang yang fasik tu nak masuk. Bila dia kata nak masuk tu, kita terus kata masuk je, tak perlu check dia ni tersebut ke apa. Okay, faham.
Okay, so faham ni nombor 3 ni. Okay, so ini masalah jami' akhbar muamalat. Dia kata semua jenis muamalat boleh basically. Dia kata sekiranya dia tak ada idza lam yakun fiha syahada al-ghair. Okay. Syahada al-ghair ni bila kita nak bagi witness against someone else. Okay. So yang tu yang tak boleh. Oh, tapi ada khilaf juga kat sini. Waqtalaf ulama fi amr wilayah bin nikah. Wali nikah. So fasik boleh ke tidak? Kalau Syafi'i tak boleh kan. So fadhhab Syafi'i wa ghairi ila an al-fasik la yakun waliyan fi nikah. Okay, kalau kena mention ke ni rasanya. Muamalat. Yahud, wali ni menakahat kan? Yes. Nikah pun dalam muamalat juga kan. Tapi sebab soalan dia sekarang to what extent tak perlu tersebut. Okay, so muamalat ni mungkin boleh juga. Tapi kita bagi tahulah kalau nikah pun boleh indal Hanafiyah wal Malikiyah. Gitu. Tapi kalau anda betul tambah anda Syafi'iyah, dia orang kata tak boleh. Maknanya kena tersebut dari fasik. Tapi nak kalau wali fasik nak kena tersebut, maksudnya nak kena tersebut tu macam mana? Mungkin tak payah aku tak payah nikah ni tak payah rasanya. Ini nama mubtada. Okey, so dia tak ada. Rasanya 3 ni cukup 3 ni. Okey, yang ni untuk muamalat Kalau yang riwayat tadi memang ijma' memang tak boleh. Memang tak boleh terima. Okey, so dia kena tersebut basically, okey. Tapi dia kata kalau qabul ni tak tahu qabul maknanya tak boleh terima terus lah maknanya. Okey. So tak boleh terima lah. Kalau riwayat tu memang tak boleh terima. Kalau muamalat boleh terima tanpa tersebut. Hal tasawurat al-fasik ifsaq ayat kita ahlul baqi. Okey, so far kita baru jawab soalan ni ayah yang 2 bahagian terakhir. Tapi untuk soalan ni kalau nak apply dia macam mana? Sebab dia ni sekarang kafir. Sama hukum dia tu. Sebab fasik kan dia lebih daripada kafir kan. Fasik lagi am dari kafir. Oh, macam mana tu fasik lagi am dari kafir? Dia tengok masuk tajuk fix. Tajuk apa? Fiskun. Oh, tajuk fisk. Okey, sekejap tajuk fisk. Okey, tajuk fisk. Oh, ni ada perbincangan lah. Okey. Imamat al-fasik as-salah. Al-fisq imamah al-kubra. Oh, ini asar fisq. Oh, maknanya boleh. Oh, okey. Dalam ni pun ada jugalah. Okey. Sebentar dulu. Ini tak boleh tengok tersebut. Al-fisq. Assalamu min al-fisq. An al-fahim alladhi lam yukaffir. Lam yakun bid'ati lakan da'ilam. Oh, maknanya kalau yang riwayat tadi boleh refer ni lah. Kan? Jadi tadi dia kata ijma'an. Tadi kata ijma' tak boleh. Yelah, maknanya semua mensyaratkan kena al-adalah. Rawi ni. Tapi yang ni dia tambah sikit lah. Yang ni dia tambah sikit. Dari isu mubtadi' tadi, bid'ah tadi. Tu ada kat bawah tu. Tapi tak tahu yang ni perlu include ke tidak.
Dia cakap apa tu je? Yang ni pun still tak boleh juga. Ini pun tak boleh. Ila bilati. Dan untuk wa illam yakun da'iya qabl. So ini pun sama je. Basically ni memang tak ada khilaf. Okay, yang ni tak ada khilaf. Maknanya majoriti memang kata tak boleh. Kena ada lah. Zat yang tadi aku cakap al-fisqun amun minal kufur tu kan? Kat Sabuni tadi, page 471. Cuba tengok. Sabuni. Okay ya. 471. يعني قال الراغب والفسق أعم من الكفر لأنه يقع بالقليل والكثير من الذنوب. Okey. Okey, fisq ni lagi luas okey, lagi general dari kufur kerana kita guna fisq ni dalam isu kecil pun dia dikira sebagai fasik. Okey. So al-kufur ni kalau al-kufur dah kira dosa besar lah. Kufur dah kira dosa besar, so dia memang fasik. Tapi kalau nak bagi tahu fasik ni, kalau dosa kecil pun dia pun boleh dia kira sebagai fasik juga. Cuma dia kata walakin tu'urifa fi ma kana bil kathir. Cuma dah maknanya famous lah kita kenal, kita faham fasik ni bila orang yang melakukan dosa besar ataupun yang banyak dosa gitu. So akthar ma yuqal liman kana mu'minan thumma akhalla bi jami' al-ahkam atau bi ba'dha. So selalunya digunakan untuk orang yang Muslim, lepas tu dia tinggalkan hukum hakam Islam atau tinggalkan sebahagian. So biasanya guna ni al-fisq dekat orang-orang tu. Okay, so maknanya okay, so isu dia sekarang kalau nak apply dalam soalan ni, dia ni kafir. So kita nak kategorikan dia ni sebagai fasik ataupun tidak? Mestilah ya kan, sebab dia kafir. Ya. Okay, so dia kafir. Cumanya sekarang ni isu dia muamalat. Okay, so soalan ni dia kata anna khabar kafir la yanbaghi i'timad alayh. So khabar ni tak tahulah, sebab dia kata orang ni dia selalu deal dalam bisnes. So mungkinlah yang dia nak kata jangan percaya sangat orang kafir ni sebab dia orang ni, sebab kita tak boleh nak percaya apa yang orang cakap kecuali after tersebut kan. So mungkin dalam bisnes juga kot. So kalau dalam bisnes ni dia mungkin termasuk dalam istisna yang kita sebut tadi. Kan? Kalau berjatuh dia sama je. Apa hukum dia? Kan? Sama hukum kiranya maknanya kafir dengan fasik tu sama je. Dia punya asar dia fi muamalat. Okay, yes. Kiranya kalau dalam muamalat sekarang ni boleh. Ya. Okay. Pastinya lah. Sebab kat Malaysia pun kita berurusan dengan orang kafir kan. Okay, betul. Okay, logik. So maknanya kalau tu dari segi application kita bagi tahu boleh lah yang kat sana kan. Okay, so yang mausu'ah ni yang penting apa kalau dalam mausu'ah ni? Riwayat and then ada asar syahadat tak perlu, ni fi muamalat. Ini ada dalam muamalat, kat sini pun ada. So muamalat tadi boleh refer ni lah, boleh refer sabun ni lah, sabun ni lagi nampak. Sebab ni dia bagi tahu juga contoh hadiah apa semua. So ini dalam muamalat dalam sabun ni dia bagi tahu tadi. Ini better refer, kalau dalam muamalat better refer sabun ni. Sebab khabar lain.
hukum tawadud bil fasik. Oh, ini sebenarnya tak ada kaitan lah ni. Kira. Tari versus ada lah. Okay. Okay. So let's conclude this soalan sejawapan dia pertama. Soalan dia okay. Soalan pertama ni kita akan jawab, kita akan tafsir ayat ni lah. Okay, itu pertama. Bagi tahu tafsir dia, syarah ayat ni sikit. And then dah syarah. So after kita dah syarah, bayan usulul ahkam. Okay, so kita bagi tahu hukum dia secara general. Apa dia? Okay, so hukum dia ialah kita tak boleh terima khabar atau qaul dari orang yang fasik ni, melainkan kita tersebut. Kita tak boleh terima tanpa tersebut. So kita kena tersebut lah dari orang yang fasik ni. Okay, so itu hukum secara general dia. Dan mungkin boleh tambah juga, so maknanya kalau orang itu bukanlah fasik, maknanya bolehlah terima tanpa tersebut. Kan? So ni dalam sabun ni jugalah, dalam sabun ni dia ada bagi tahulah yang ni dia bagi tahu ni. Ini ayo khabar wahid idza kana adlan. Mana basically kalau orang tu adlan. Sebab ayat ni kata fasik kan. Kalau fasik kita kena tersebut. So kalau orang tu tak fasik, maknanya kita tak perlu tersebut. Gitu. Okay. So kita boleh tambah yang itu. Okay. Boleh tambah. Dan kalau nak tambah sebab soalan ni dia nak ahkam. So kita, kalau satu hukum je macam tak cukup kot. So bagi tahu hukum yang asal Okey, supaya syarah ayat tadi. Dan bagi tahu okey, supaya syarah ayat dan bagi tahu hukum kita dapat dari ayat ni. Yang pertama ialah la tuqbal khabar al-fasiq biduni tasabut. Okey, tak boleh terima qaul orang fasik ni tanpa tersebut. Okey. Yang nombor dua pula kita boleh cakap so dari ayat ni juga kita faham yang kalau orang tu bukan fasik dan dia adlan, maka kita boleh terima qaul dia biduni tersebut. Okey. So ni hukum yang kedua kita dapat dari ayat ni. Dan hukum yang ketiga yang boleh tambah juga kalau kita tak tahu orang ni adil atau dia ni fasik. Gitu. Okay. So yang ni ada khilaf. Yang ni ada khilaf. So kalau Hanafiyah kata kita terima, maknanya sebab dia orang kata al-asl fil insan al-adalah. Gitu. Dia orang kata manusia ni asalnya adil. Jadi kalau kita tak tahu dia ni fasik ataupun adil, kita terima je. Gitu. Sebab manusia ni semua al-asl semua orang adil gitu. Ni Hanafi okey. Jadi kalau orang Islam lah, orang Islam asal fil mu'min al-adalah. Ni kalau ni mukmin orang Islam al-asl al-adalah. Ini al-Hanafiyah. Dan selain dari Hanafiyah dia ada bagi tahu lakin ba'd al-fuqaha dia ada fuqaha yang berpendapat al-asl al-fisq lanu akthar. Dia kata asalnya orang ni fasik. Kerana ini lagi banyak berlaku gitu. So kita tak boleh nak ambil dari orang yang kita tak tahu kalau dia tu ada tu fasik. Okey. Tapi terjih ni dia tak bagi tahu jawapan direct. Dia kata masalah tatlub at-tafsil min kutub al-usul. Kita tengok buku-buku usul fiqh Okey. So boleh tambah je khilaf ni kat sini Boleh kalau nak tambah so kita tengok dia kata ahkam, apa yang kita dapat ahkam dari ayat ni okey. So bagi tahu ni kalau orang tu fasik, kalau orang tu adil,
Kalau kita tak tahu orang tu, kalau orang tu majhul, maknanya kita tak tahu orang tu fasik atau adil. So boleh tambah ni. And then bila dah jawab yang ini, kita jawab apa tadi soalan? Bila jawab ini, jawab and then jawab yang tadilah riwayat muamalat. So riwayat kita jawab apa? Yang ni ittafaqal ulama memang tak boleh. Yang ni memang kita riwayat fasik ni akan ditolak. Tu ulama memang ittafaq benda tu. Okey, riwayat fasik ni akan ditolak dan muamalat ada 3 tadi So, muamalat ada 3. Dia 3 ni yang mana dia bukan syahadah al ghair. Gitu. Yang bukan syahadah al ghair. Yang pertama tadi iqrar ala nafsihi lah, dia mengaku ke atas diri dia sendiri atau against himself. And then nombor 2 apa tadi? Apa atas yang nombor 2? Hadiah. Hadiah. Okey, nombor 2 hadiah. Sebagai tahu hadiah. So hadiah ni kalau orang fasik itu yang tolong sampaikan hadiah. Okey. So, kita boleh terima je. And then nombor 3 tu izin bidukhul. Okey. So yang ni semua boleh. Tak perlu tersebut. Okey. So jual beli boleh kan? Jual beli pun termasuk yes. Jual beli pun sebab dia kata baqi al-muamalat. So baqi muamalat pun dia kata boleh sekiranya dia bukan syahadah al-ghair. Kalau jual beli ni syahadah al-ghair ke tidak? Muamalat. Okey, kalau sebab dia kata taukil tadi, kalau yang dalam sabun ni. Dia kata taukil. Taukil ni kata taukil. Dia bagi contoh wakalani fulan bai' abdahu. Dia kata ada orang yang wakilkan dia untuk jualkan. So ini kata tu boleh. Tapi dia tak tahulah, dia tak bagi tahu jual beli secara general. Cumanya dia ada bagi tahu yang ini. Yang ini. Wa misal hadha jami' akhbar al-muamalat. Maknanya semua yang berkaitan muamalat boleh. Idza lam yakun fiha syahada al-ghair. Asalkan ni je. Idza lam yakun fiha syahada al-ghair. Syahada al-ghair ni mana yang kita macam syahadah against orang punya hak macam tu. Contoh. Tu mana yang boleh ada risiko kepada orang lain gitu. So yang ni yang tak boleh. Risiko kepada orang lain. So jual beli macam mana? Kita jual beli kan kita tak tahu keadilan orang tu kan. So, macam penjual tu kita tak tahu pun majhul lah ke. Termasuk dalam hukum majhul lah kan. So termasuk dalam hukum majhul. Okey. Okey, so maknanya ni istisna. Okey, so kalau ni kita bagi tahu istisna, boleh bagi tahu 3-3. So maknanya sekarang isu dia application lah maknanya ni. Kafir tu semua fasik aja. Yes. Orang kufar semuanya fasik. So kalau macam tu, kalau kufar kita dah tahu kufar fasik, so benda tu tak majhul lah. Benda tu memang confirm fasik lah. Sekiranya fasik sebab dia orang tak percaya kepada Tuhan ni. So itu dah memang salah. Itu dah memang fisk gitu. So dia bukan dari segi kalau walaupun akhlak dia baik ke apa, tapi dosa lah. Sebab fisk ni dosa. Bila buat dosa tu dah kira fisk. Orang tu dah boleh dikira sebagai fasik. Cuma dia yang ada bincang dalam buku ni ialah athar al-fisk. Maknanya kesan dia jadi fasik ni apa dekat akhirat. Adakah memang jatuh kafir ke, jatuh macam mana ke, itulah tu yang perbezaan tu. Tapi kafir ni memang fasik. So boleh bagi tahu lah dia ni fasik. Tapi boleh terima ataupun tidak. Tapi rasanya kalau apply rasanya boleh kot. Dia bagi tahu dari segi muamalat lah kot. Sebab dia okey lah rasanya sebab dia kata okey. Macam ni yang ni تتعلق umuran tata'allaq bil muamalat. So dia kata umuran tata'allaq bil muamalat.
So yang boleh dia kata kalau isu-isu yang berkaitan dengan muamalat. Walaysa fiha syahada al-ghair. Dan tak ada syahada al-ghair. Minha. So yang ni dia just bagi contoh je sebenarnya. 1, 2, 3 ni contoh je. Okay. So yang ni semua contoh ni muamalat. Okay. Maknanya muamalat boleh lah basically. So kalau jual beli pun boleh. Okay. Okay. So gitu lah. Muamalat boleh. So orang kafir pun kita tak boleh kategorikan dia ada majhul lah. So dia memang kafir, memang fasik. Cuma kita bagi tahu boleh sebab dia muamalat. Okay. So ini dari segi application yang last tu. Ibhath an sihhat qaul hadha al-qail. So kita bagi tahu lah al-qaul kita boleh bagi tahu al-qaul sahih. Betul apa yang dia cakap tu. Cumanya dia kata cumanya kalau tapi tak tambah ya. Cumanya kalau dalam muamalat maka tidak. Maka ada exception lah gitu. Maka ada exception. Okay. So kalau kafir kena tersebut tapi dalam muamalat tak perlu gitu. So tu jawapan dia. Okay. So so ada apa lagi yang soalan ni? Jad nak tanya kalau dia jadi saksi dalam muamalat pun tak boleh lah kan? Sebab dia kafir. Jadi saksi dalam muamalat. Dia jadi macam okay, A jual beli dengan B. Lepas tu dia ni third party yang tengok pembelian tu. So dia boleh jadi saksi ke dalam transaction tu? Dia boleh jadi saksi, boleh. Tapi dia kena tersebut. Yang ni dia isu dia kena tersebut. Gitu. Maknanya isu dia bukan boleh jadi atau tak boleh. Dia isu dia boleh tak kita dengar apa yang dia cakap tanpa tersebut. Gitu. Okay, thank you. So maknanya dalam muamalat dia boleh tapi kena tersebut lah. Tak boleh terima gitu saja. Tak boleh. Kalau orang mukmin kita boleh dengar syahadah dia, terima je terus. Tak perlu tersebut. So rasanya itulah wallahu alam. Tapi itulah isu dia. Okay, tersebut. Fatabayyan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. So maknanya ayat tu kata jangan terima kecuali after kita tersebut. Kalau tersebut tu dah betul then memang terima je lah walaupun orang tu fasik. Okay. Okay, so ada lagi soalan ni? Okay. Okay. So poin ni penting ayat ni maknanya bagi tahu yang terima tanpa dia terima tanpa tersebut dan terima tanpa tersebut ataupun terima dengan tersebut. Tu poin tu penting. Fasik tak boleh terima kecuali tersebut. Kalau orang tak fasik tak perlu tersebut. Boleh terima je gitu. Okay, so soalan nombor 5, nak baca soalan nombor 5 sekarang ke? Itu korang nak rehat tu. Tapi dia topik sama rasanya. Nombor 5 ni? Ni sahabat kan? Okay, nak tengok tengok kejap Kukulah senang ke apa. Qala Sufyan li sadiqi Ibrahim, inna sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad waqa'a ala aidi ba'dhum al-kaba'ir min adh-dhunub. Dia kata Sufyan bagi tahu dekat kawan Ibrahim yang ada yang sahabat ni dia orang buat dosa besar lah. Ada yang terbuat dosa besar. So wa inna Allah nabbahum ala israrihim 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi qawli, jadi dan Allah dah nabbahahum. Jadi Allah mention benda tu ala israrihim 'inda Rasulillah. Okey. Jadi Allah tegur benda tu dalam Quran, okey. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ila qawli la'anitum fala yanbaghi ittiba'uhum. Jadi dia kata tak boleh ikut sahabat. Fahajabahu Ibrahim bi anna al-ayah nafsaha warada fiha madhun 'azim li sahabat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ayat ni sendiri dah kiranya ayat ni puji sahabat.
dalam ayat tu sendiri, sambungan ayat tu la'anitum walakin Allah habbaba ilaihimul iman wa zayyana fi qulubikum. Okey. So ayat ni semua menunjukkan maknanya Allah puji sahabat. Okey. Wa yaqra bi annahum rashidun. Okey. So bayi makna hadhihi al-ayah. So kena terangkan ayat ni, and then wa naqis sihhat ma qala Ibrahim. Naqis sihhat ma qala Ibrahim. Ibrahim cakap apa? Ibrahim cakap fala yanbaghi ittiba'uhum. Betul ke kita tak boleh ikut sahabat? Sebab sahabat buat ada antara dia orang buat dosa besar contoh. Betul ke apa yang cakap tu? Itu ma'at-tawdih masa min harf al-istidrak. Walakinna fil ayah. Ma'a bayan harf al-istidrak walakinna fil ayah. Ini dia suruh terangkan masuk walakinna fil ayah. Rasanya boleh refer Sabuni mungkin. Ada walakinna. Dekat Lataif tafsir rasanya. Ataupun tafsir sini. Itu wabhad makanat الصحابة في الشريعة مع بيان حكمة الله تعالى في وقوع بعض المعاصي على أيدي بعض منهم. Okay. So dia kata bagi tahulah maknanya makan sahabah, dia orang punya martabat sahabat ni lah dalam Islam. Okay. Macam mana kiranya semua udul ke apa semua tu lah. Itu ma'abayan hikmatillah ta'ala yang bagi tahu hikmah. Apa hikmah yang kenapa ada antara sahabat yang buat dosa? Apa hikmah yang kita dapat dari itu? Okay. Basically supaya untuk kita tahulah hukum dia gitu. Kalau tak ada dosa zaman tu memang macam mana nak ada hukum. Okay. Ni yang hikmah lah. Okay. So yang ni pertama, yang ni naqis sihat ni application last lah. Okay. So bayin makna ayat. So walakinna maksud dia walakinna Allah habbaba ilaihi kumul iman. Okay. Ini mungkin ada dekat tafsir tu ataupun la'anitum walakinna Allah. Cuba tengok kat Lataif tafsir. Okay, walakinna ni rasanya you have to refer to another tafsir. Ada tafsir yang bincang pasal harf istidrak. Salah satunya cek tafsir apa mungkin Qurtubi. Boleh cek Qurtubi. Mausu'ah dia kan? Mausu'ah sahabat lah. Mausu'ah? Adalah min tasabut sahabat. Betul kan? Adalah min tasabut as-sahabah. Alhamdulillah. Sekejap. Ma tasabut bihi as-sahabah. Turuk isbat as-sahabah. Turuk isbat as-sahabah. Tadi okey, yang tu yes, yang tu kiranya yang itu ada soalan, yang tu ada point
Iaitu makanat as-sahabah. So soalan ni kiranya dia nak makanat as-sahabah. Level, maknanya martabat sahabat ni kat mana? Kalau turuq isbat apa semua ni okay, berapa poin dalam soalan ni? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dah. Tapi makanat as-sahabah ni rasanya bagi tahu khilaf lah kot. Khilaf dari segi level sahabat ni, adakah dia orang ni udul ataupun adakah dia orang ni ada antara dia orang atau tak semua udul. Rasanya gitulah makan sahabat. Kalau dalam musuh tu dibincang apa ni dalam tu? Aku tak faham. Okey, jap aku kan mana apa yang tajuk tu? Tajuk musuh ada sahabat. Suhbah. Okey. Sahabi. Okey. Ini ta'rif al-ahkam ta'alluqa bis-suhbah. Ini tak perlu ni. Ada masalah sahabat tahu kita perlu. Mungkin makan tu sahabat ni tahap level dia orang lah, tahap sahabat ni macam mana. Kita kan ada hadis rasanya ni lah, kalau nak bagi tahu makan tu sahabat ni, kita just bagi tahu je level dia orang ni macam tinggi lah. So based on apa, ada yang bincang kat ni, ada bincang tentang ni. Contohnya dekat dalam Sabu ni, yang aku tahulah, kalau dalam ni pun, dalam tadi pun ada, Musurah pun ada juga. Yang ini contohnya, okey, yang ni apa ni, ada isu kat sini, adakah sahabat ni udul ataupun tidak, gitu. Yajib al-bahth ala sahafi syahadah wa riwayah. So yang ni dia kata tak perlu kan, sebab dia kata sahabat kullum udul. Okey, so kita bagi tahu je yang sahabat kullum udul dan bagi tahu je semua dalil-dalil yang kata sahabat ni mana martabat dia orang tinggi. So banyak hadis yang banyak contoh apa ni, ini kalau kita tengok ni al-haq jumhur ulama kullum udul. So kerana yani bi barakat suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang dapat berkat lah kerana dia orang jadi sahabat Nabi. Lepas tu betul ni juga yang Allah kiranya asna ala sahawa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay udula. Itu ada juga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. So ayat ini pun kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. So yang ni semua menunjukkan yang sahabat ni. And then ada juga contoh sunnah, yang ni semua tadi dari Quran. Okey, yang ni semua dari Quran. Ini radhiyallahu anhum wa radu an. So ini semua ayat-ayat memuji sahabat ni. Okey, nak kata sahabat ni level dia orang tinggi lah. Okey, and then ada juga hadis ni yang rasa kita tahu ni, khairun nas qarni. Orang yang paling terbaik adalah qarni. Yang mana yang hidup dengan Nabi tu lah zaman dia. So thumma alladhina yaluna. So mana kita tahu lah zaman sahabat lagi ini sahabat tinggilah martabat dia. Maksudlah tasubbu ashabi, jangan kutuk sahabat Nabi. So nampak. So bahayanya kalau kutuk sahabat Nabi, contoh ta'an fi sahabat semua tu. Ini buat Allah fi ashabi la tattakhidhu ghardan ba'di. So ini semua menunjukkan level sahabat yang tinggi. Okey. So rasanya guna ni lah kot hadis-hadisnya. So ini makanat as-sahabah dalam Islam. So memang kita kena hormat in the end, dan tak boleh kutuk sahabat. Okey. Tak boleh kutuk sahabat. So sahabat ni termasuklah yang lelaki ni, perempuan. Contoh Aisyah pun kira sahabat lah.
dan isteri Nabi juga. So ini jawapan kepada makanat al-Islam. Makanat as-sahabah fil Islam. Bagi jadi dalil-dalil yang puji sahabat. Okay. So ini sama lah. Kalau baca yang ni pun musuh dia akan cakap sama juga. Dia akan cakap sama tentang makanat as-sahabah dalam Islam. Okay. So dan ada isu kalau dan ada isu ada kalau kutuk Nabi ni dia boleh jatuh kafir atau tidak. Kutuk sahabat Nabi gitu. So dia kata wa yukaffar bi takfir jami' as-sahabah contoh. Tapi tak tahu ni nak kata penting ke tidak ni. Tapi nak katalah dia katalah yang hadis tadi la tasubbu ashabi, so bagi tahulah maknanya sahabat pun tak boleh dikutuk. Okey. So tak perlu detail lah biasa dia guna hadis tu. So okay, so kalau untuk soalan tadi ni, okay, so yang ni makan sahabat bagi tahu level dia orang dalam Islam So banyak ayat Quran yang puji sahabat tadi Boleh tengok kat apa ni Sabu ni tadi. Ada tajuk Adalah Sahabat. Okey. Dia ada dari Quran dengan ada sunnah. Ya, khairun nas qarni. So yang ni semua menunjukkan sahabat martabat dia orang tinggi, okey. So yang ni hikmatillah taala fi wuqu' ba'd al-ma'asi ala aidi ba'd minhum. Yang ni hikmah dia ni tak tahulah ada dalam buku ke hikmah dia. Kenapa sahabat ada yang di kalangan mereka yang melakukan dosa atau terbuat dosa. Okey. Ada dalam buku tak? Kat mana-mana. Musuh pun tapi hikmah ni rasanya kita semua tahulah. Kalau hikmah ni kan maknanya dari segi supaya dia benda ni jadi ibrah kepada kita yang lain ataupun supaya hukum tu supaya timbullah hukum dan isu dan hukum ni gitu. Al-hukum haram ke halal ke. So kalau ma'asi ada sahabat buat